sapu makan garam dulu. Kau budak-budak apa kau tahu? Nasihat tu maknanya ialah menjahit satu benda yang koyak. Alah, ustaz-ustaz lama ni jealous. Jealous ke ustaz? Agama tu tak akan terbina kalaulah tak wujud nasihat menasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang menonton Sembang Viral setiap malam. Terima kasih banyak-banyak. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info yang penting bermanfaat untuk kita. Dan sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Zul Ramli. Ustaz. Yep. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang bukan apa Ustaz, kita sembang-sembang ni Ustaz. Ustaz tegur saya tegur Ustaz. Kadang-kadang kita tegur, kat luar tu sahabat-sahabat kita. Masyarakat dekat luar, orang Islam, orang bukan Islam, yang sekarang hidup dalam zaman yang baru ni dalam social media. Jadi kita membawa Sembang Viral, kita bincang-bincang. Bukan nak mengkritik, tidak, tapi kita tegur-menegur. Dalam kehidupan kita sebagai orang Islam ni Ustaz, tegur-menegur ni diminta ataupun jangan kita buat tegur-menegur ni? Nak menjaga sensitiviti atau macam mana? Kalau kita tengok, even dalam hadis yang ramai orang hafal sebab pendek sangat kan, ad-dinu an-nasihah. Nabi sampai sebut agama tu ialah nasihat. Maknanya seolah-olah agama tu tak akan terbina kalaulah tak wujud nasihat menasihati. So maknanya satu yang sangat positif lah. Maknanya tak kisah sama ada orang tu berumur ke tak berumur ke. Kalau kita kadang-kadang orang tua-tua tak boleh nak kena nasihat Ustaz. Dia kata sapu makan garam dulu. Yang kau pandai-pandai nasihat aku, kau budak-budak apa kau tahu? Ini konsep dulu berlaku Ustaz. Tapi sekarang ni saya tengok banyak budak-budak muda pun dia punya pelajaran, dia punya pengetahuan hebat-hebat. Dan kita dah nampak sekarang ni banyak orang tua juga menerima orang-orang muda sebagai yang menasihati mereka, betul tak Ustaz? Ya, sebenarnya dia bukan isu muda, bukan isu tua, isu kebenaran. Kalaulah orang muda yang bawa kebenaran dan kita di luar daripada kebenaran, kita just follow. Kalaulah kebetulan mungkin nasihat itu tak seperti kebenaran, kita boleh juga menasihat dia balik. Saya nak sentuh sikitlah ustaz-ustaz muda ni. Ustaz-ustaz muda ni yang boleh katakan macam instant lah Ustaz. Lahir daripada program-program reality. Saya juga terbabit dengan program reality kan. Ustaz juga bersama dengan saya. Jadi mereka menjadi ustaz-ustaz yang banyak sekarang ni dalam social media menegur itu dan ini. Boleh ke mereka menegur itu dan ini sedangkan mereka sebenarnya ustaz instant? Adanya program agama, lahirkan ramai orang yang terlibat dalam dakwah, itu satu benda yang bagus, positif sebenarnya ya. Namun setiap orang dia kena mainkan peranan. So kalaulah katalah si ustaz yang kita katakan tadi, dia dipanggil dan kemudian diberi amanah, dia kena tahu bahawa tentang had-had pengetahuan dia. Kita jangan beyond, jangan lebih daripada had-had yang apa yang kita ada. Pada saya balik pada program tu bagus, tapi balik kepada mereka yang menyandang apa-apa yang daripada hasil program itu, tahu kadar sendiri, tahu kadar kita sendiri. Dia orang sekarang ada social media Ustaz. Maknanya dia boleh tegur apa-apa saja menggunakan social media dia orang. Dan dia orang kata, saya buat kebaikan, bukan buat kejahatan. Menegur tak ada masalah. Memang sentiasa digalakkan dalam Islam. Bahkan disuruh man ra'a minkum munkaran, kata Nabi. Kalau tengok satu mungkar, kita yang nampak pasti benda tersebut, falyughayyirhu, maka Nabi kata kamu kena ubah dia. Jadi kalau mungkin orang muda ni dia akses sentiasa dengan internet, dengan apa-apa yang ada di sana. Compare tu mungkin orang senior dia tak ada layan sangatlah, dia kata banyak dia priority di benda lain kan. Jadi tak hairan mungkin berlaku fenomena respon tu cepat daripada ustaz-ustaz muda ni. Jadi kalau benda tu baik, betul cara, sebab nasihat ni dia mesti yang pertama ialah benda tu betul. Kemudian cara menyampaikan juga betul, pada sasaran yang betul, masa yang betul. So barulah dia jadi nasihat. Jadi kalau betul semua itu, walaupun ustaz muda, ya Allah, kita memang rakyat. Tapi kadang-kadang mungkin dia nak cari populariti. Ada juga saya tengok ustaz ni yang muda ni, muda tak muda sangatlah, ustaz baru ni, ustazah pun ada kan, yang menegur kepada perkara-perkara yang popular. Nak pula kena artis Malaysia punya perkara, wah dia akan masuk menegur. Ini saya pun tak tahu apa niat dia sebenarnya. Adakah dia mencari populariti Ustaz? Balik kepada kalau dia niat kerana Allah, ya. Memang dia niat kerana Allah, dia akan buat. Dia tak akan ada rasa macam dengan sebab aku ni nanti lebih banyak views, aku akan ramai followers. Sebab benda-benda yang macam tu ialah perosak. Sebab nasihat ni macam koyak baju ni. Nasihat tu maknanya ialah menjahit satu benda yang koyak. Kalau kita makin rabakkan dia,
Dan kita kata saya nasihat, kita dah again dengan prinsip nasihat itu sendiri. Sebab nasihat tu maknanya adalah menjahit satu benda yang dah koyak. Dengan tujuan nak popular, tak peduli lagi dah cara. Yang penting nanti kita punya nama, kita punya tu jadi trend. Jadi masuk pula FYP. Masa tu maknanya niat kita lari. Niat ni tak payah banyak. 1 hun. Cara 1 hun, 1 mm lah kita kata ya. Lari kat sini kapal terbang bertolak. Tak sampai ke Mekah. Tel Aviv insya-Allah. Lari sikit je. Itulah dia niat. Kalau kita duk lupa ya. Jadi nasihatnya untuk saya lah, bukan untuk orang lain. Maknanya cek balik dalam hati, ketuk dinding hati, kau buat kerana apa? Kalau ada selain daripada Allah, kita jangan main ni. Sebab apa? Sebab kita takut kita ditipu dengan dibuai tadi kan, dengan seronok. Orang makin suka, lepas tu orang support kita. Support sebab dia mengundang netizen tu masuk tu Ustaz. Bila netizen tu masuk, macam-macam perkara boleh berlaku. Bila berlaku perkara-perkara yang, yalah, of course lah, benda tu akan jadi viral lah, besar. Nak pula kena kepada selebriti. Yang ustaz-ustaz instant ni pula memang popular. Popular daripada ustaz-ustaz yang senior. Tapi dia punya pengalaman dia punya ilmu tentang agama tu tidak sama dengan golongan senior tu. Tetapi mereka bertindak melebih-lebih daripada golongan senior. Tapi ada juga netizen yang menegur, dia kata, alah, ustaz-ustaz lama ni jealous. Jealous ke Ustaz? Ya, saya kira isu jealous tu tak ada. Cuma betul tak betul. Dia juga macam tadi, senior ke tak senior, bila soal nasihat bukan jadi penting. Kena senior dulu dia didahulukan baru dia tak berlaku. Siapa saja yang nampak benda tak betul, dia boleh tegur. Tak kiralah dia tu baru, instant, kenapa pun. Tapi ingat cara tadi. Dan cara yang paling betul tu niat tu lah. Kalau jaga niat, sebab biasanya kalau kita buat dengan cara niat yang betul, InsyaAllah dia tak ada side effect yang kita tak ingini kalau kita betul niatnya di situ. Tapi ada juga netizen dia tak suka kepada ustaz-ustaz yang muda ni, ustaz instant ni menegur menggunakan social media sewenang-wenangnya. Yalah, kalau macam contohnya, kalau macam ustaz pergi berceramah, ustaz kan ada kad yang dibenarkan untuk berceramah. Jadi mereka ni bukan seorang penceramah, tetapi disebabkan ada platform yang macam tu, mereka bebas berceramah. Jadi ini yang menggusarkan netizen-netizen dekat luar sana. Semua di luar sana mencari sesuatu dalam agama. Dan bagi mereka kalau ustaz tu bercakap benar. Tetapi siapa yang nak memantau dia orang? Ini pun satu masalah Ustaz. Betul lah, dalam konteks sekarang ni kawalan tu lebih kepada kendiri lah kita kata. Macam sama juga macam COVID-nya isu lah. Dia lebih kepada kawalan kendiri dan kawalan masyarakat. Kalau benda tu tak betul, maknanya masyarakat boleh mengadu kepada channel yang betul. Sekarang bila popular saja Ustaz, semua orang nak panggil. Tapi zaman Ustaz dulu, dia kena pergi kat sana sampai memperkenalkan diri, baru orang suka dengar. Jadi beza yang macam mana Ustaz nampak? Ialah Ustaz orang lama dengan yang baru ni, Ustaz tak terasa ketinggalan ke dengan dia orang ke macam mana Ustaz? Isu ketinggalan tak ada. Sebab bila kita dah lebih berumur, Allah bagi kita mungkin pengalaman. Mungkin ini yang tak ada pada mungkin mereka yang baru. Tapi tak dinafikan mereka boleh juga dapat pengalaman dengan syarat kita nak belajar aja. Maknanya setiap orang walaupun kelihatan dia mengajar, tetapi dalam hati dia saya nak belajar. Zaman sekarang zaman social media. Okey, zaman social media. Perlu atau tidak ustaz-ustaz yang lama ni seiring dengan ustaz-ustaz yang baru ni menggunakan platform-platform yang ada ni untuk berdakwah? Apa yang ustaz-ustaz buat tu kecil sangat. Maknanya kalau kita bergabung ramai pun tak cukup lagi sebenarnya. Apatah lagi kalau kita tak memainkan peranan. Namun benda tu kan balik kepada keupayaan, selera, appetite. Dia kata saya bukan minat sangat pun nak pergi expose. Saya pun sendiri tak penting pun banyak mana followers. Yang penting kita cuba sampai benda baik. Hari ni mungkin sebulan satu benda baik yang kita nak sampai. Berbeza dengan orang yang sejam sekali hantar sebab ni intention dia adalah untuk sesuai dengan kehendak. Itu terpulanglah. Tapi yang penting balik kalau betul cara niatnya, insya-Allah dia tak akan jadi pertentangan. Apa pun senior, junior, freshie, instant dia tak akan ada pertentangan sebab matlamat kita sama. Menegur antara satu sama lain diminta dalam Islam, tetapi cara yang bagaimana untuk kita menegur, dan tak kisah sama ada kita khalifah yang muda, khalifah yang sudah berumur, masing-masing ada tanggungjawab sendiri. Jalan yang utama kita tuju ialah syurga di sana nanti. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang sentiasa menonton Sembang Viral di TV9. Tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih Ustaz.